Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah pasti ramai yang mengenali spesies cana atau ikan snack khas tempatan. Antara yang terkenal ialah cana striata atau dikenali sebagai ikan haruan kerana selain menjadi buruan pemancing sebagai game fish, ia juga popular sebagai produk kesihatan, terutamanya bagi orang yang mengalami luka dalaman. Tapi mungkin masih ramai yang tak tahu, sebenarnya ada banyak lagi spesies cana tempatan. Oleh itu, video kali ini akan memperkenalkan kesemua spesies cana yang wujud di Malaysia. Cana striata, ia dikenali sebagai ikan haruan. Ini adalah spesies cana yang paling meluas taburannya di Malaysia. Ia wujud di semua negeri dan ia mendiami hampir di pelbagai jenis habitat air tawar. Malahan ada juga yang hidup di perairan air payau hinggalah ke kawasan pesisir pantai. Tidak sukar untuk mengenali ikan haruan, ia memiliki banyak jalur menegak di badan dan kebiasaannya warnanya lebih kepada warna perak yang malap dan adakala akan kelihatan agak gelap di habitat tertentu. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 35 inci. Cana melasoma, ia dikenali sebagai ikan haruan palas. Spesies ini juga agak meluas taburannya. Ia wujud di kebanyakan negeri di Malaysia, cuma habitatnya lebih terhad di kawasan hulu anak sungai, terutamanya di kawasan yang agak tinggi sedikit seperti di kawasan berbukit. Antara ciri-ciri unik ikan haruan palas ialah sirip dan ekornya berwarna gelap kehitaman, dan di hujung sirip serta ekornya ada warna putih kebiruan yang terang. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 12 inci. Cana limbata, ia dikenali sebagai ikan haruan kedap. Taburan spesies ini juga boleh dikatakan agak meluas. Ia wujud di kebanyakan negeri dan ia juga berkongsi habitat yang sama dengan ikan haruan palas. Cuma ikan haruan kedap boleh ditemui sehingga ke bahagian hulu anak sungai yang tinggi seperti di kawasan pergunungan. Ikan haruan kedap mudah dikenali melalui ciri-ciri warna sirip dan ekornya, kerana sirip dan ekornya ada warna biru kehijauan, dan di hujung sirip dan ekornya ada warna oranye kemerahan yang agak terang, namun ada juga variasi yang berwarna berbeza sedikit. Ia adalah spesies cana terkecil di Malaysia, kerana berdasarkan rekod ia hanya boleh membesar sehingga 7 inci. Cana baramensis, ia dikenali sebagai ikan haruan runtuh. Seperti mana nama saintifiknya, nama tersebut dipilih berdasarkan lokalitinya iaitu di Sungai Baram, negeri Sarawak, kerana di Malaysia ia hanya wujud di negeri Sarawak dan Sabah. Ikan haruan runtuh boleh dikenali melalui ciri-ciri khasnya, iaitu ia memiliki bintik-bintik kecil yang banyak dan berwarna hitam di badannya. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 10 inci. Cana Cyanospilus, ia dikenali sebagai ikan haruan hutan. Ini adalah spesies cana yang paling jarang ditemui di Malaysia maupun di Indonesia, kerana di Malaysia ia hanya ditemui dalam kelompok kecil di paya sekitar tenggara negeri Pahang, dan sangat kurang spesimen yang berjaya diperolehi dan didokumentasikan. Oleh kerana ia jarang ditemui, maka tidak banyak maklumat yang terperinci tentangnya. Berdasarkan kajian yang ada setakat ini, ikan haruan hutan mungkin kelihatan mirip seperti ikan haruan palas, tapi identitinya boleh dikenali melalui bintik-bintik kecil berwarna kuning di bahagian sisi bawah badannya, dan kepalanya lebih panjang dari ikan haruan palas. Tidak dapat dipastikan berapa besar ia boleh membesar, tapi berdasarkan rekod, ia mungkin boleh membesar sehingga 8 atau 9 inci. Cana bankanensis, ia dikenali sebagai ikan ruanjuk, iaitu gabungan nama haruan dan bujuk. Taburannya tidak meluas, ia kemungkinan hanya wujud di beberapa negeri di sekitar Semenanjung, dan di Borneo ia wujud di negeri Sabah dan Sarawak. Habitatnya juga terhad, ia biasanya ditemui di kawasan berpaya saja. Ikan ruanjuk tidak memiliki ciri-ciri warna khas pada sirip dan ekornya, tapi ia mudah dikenali melalui corak badannya. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 12 inci. Cana lucius, ia dikenali sebagai ikan bujuk. Taburannya boleh dikatakan agak meluas di Malaysia, ia wujud hampir di kesemua negeri.
Biasanya ia ditemui di dua jenis habitat, iaitu di hulu anak sungai yang berbukit dan juga di kawasan rendah yang berpaya. Dari segi penampilannya ia agak mudah dikenali. Corak di badannya seakan-akan corak ikan ruanjuk, namun coraknya lebih tersusun seperti batik. Kepalanya dengan ikan ruanjuk juga berbeza, kerana kepalanya lebih panjang dan muncungnya lebih runcing berbanding kepala ruanjuk yang lebih pendek dan bulat. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 16 inci. Channa marulioides, ia dikenali sebagai ikan toman bunga. Selain toman bunga, ia turut dikenali sebagai ikan kerandang atau jelai. Taburannya di Malaysia agak meluas. Kebiasaannya ia ditemui di kawasan berpaya, namun ada juga yang ditemui di anak sungai, cuma tidak banyak seperti mana di kawasan berpaya. Ikan toman bunga mudah dikenali melalui warna dan coraknya. Badannya kebiasaannya berwarna kuning yang cerah atau keorenan sedikit, dan ia ada sebahagian sisik yang kontra dan pekat yang membentuk corak seakan bunga. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 23 inci. Channa micropeltis, ia dikenali sebagai ikan toman atau toman harimau. Taburannya agak meluas di Malaysia, namun di Borneo ia hanya wujud di negeri Sarawak. Habitat asalnya ialah di sungai-sungai utama dan juga di tasik semula jadi, namun kini ia semakin banyak ditemui di luar habitat asalnya akibat dilepaskan oleh manusia. Antaranya seperti di Lombong atau tasik buatan, dan juga beberapa empangan yang bukan dalam wilayah taburannya. Ikan toman mudah dikenali melalui coraknya yang unik dan tersendiri. Ia memiliki corak yang rambang, namun warna asas badannya adalah hitam dan berwarna putih di bahagian bawah. Ini adalah spesies channa tempatan yang terbesar di dunia. Ia boleh membesar sehingga 59 inci. Itulah kesemua spesies channa atau ikan snakehead tempatan. Ada lagi satu ikan yang digelar sebagai ikan haruan bodoh. Sebenarnya, ini bukan ikan haruan, ini adalah ikan ketutu atau ada yang panggilnya sebagai ikan ubi atau ikan hantu. Ikan ketutu tiada pertalian pun dengan keluarga ikan haruan, kerana ikan ketutu sebenarnya adalah sejenis ikan gobi, seperti mana ikan belacak atau tembakul, ia berasal dari susur galur yang berbeza. Jika ingin mengatakan ia mirip seperti ikan haruan, tapi morfologinya juga jelas amat berbeza, baik dari segi fizikal dan ciri-ciri siripnya. Jadi, siapa yang bodoh sebenarnya? Dan ada lagi satu ikan yang selalu disalah panggil sebagai haruan, iaitu ikan kobia yang digelar ikan aruan tasik. Ejaannya yang betul adalah aruan, bukan haruan. Ikan aruan tasik adalah ikan air masin, namun ia adalah spesies yang boleh bertoleransi dengan pelbagai keadaan air. Oleh itu ikan ini pernah direkodkan memasuki ke perairan air payau dan air tawar, namun bukan bererti ia mendiami di antara perairan tersebut. Ia digelar sebagai ikan aruan tasik kerana namanya merujuk kepada Kepulauan Aru di Indonesia. Di pulau tersebut, ada perairan air masin yang terkepung di antara dua pulau dan terbentuk seperti tasik, dan ia biasa ditemui di situ kerana di situ adalah antara kawasan utama populasinya memburu mangsa. Kerana itulah ia digelar sebagai ikan aruan tasik. Korang boleh rujuk pada sistem taksonomi ini untuk lebih mudah memahami tentang perbezaan susur galur setiap ikan tersebut dan mengapa ketiga-tiganya tiada pertalian. Berbalik tentang keluarga ikan haruan, kesemua spesies di dalam keluarga Canidae juga adalah pemangsa atau predator. Antara mangsa utamanya adalah ikan, serangga dan katak. Dari sudut ekologi, kewujudannya adalah untuk mengawal populasi ikan lain yang bergerak dalam kelompok yang banyak, contohnya seperti ikan seluang. Selain itu, ia juga berperanan untuk mengawal populasi katak dan serangga tertentu. Kesemua ahli keluarga Canidae memiliki organ seakan paru-paru, oleh itu ia juga mengambil nafas dari udara luar, seperti mana saudaranya yang lain seperti ikan puyuh atau ikan sepat. Kebanyakan ahli keluarga Canidae agak popular dalam kalangan pemancing. Ia dianggap sebagai game fish kerana sambarannya yang kuat dan memberikan cabaran kepada pemancing untuk menewaskannya, memandangkan ia antara ikan air tawar yang agak kuat dan lasak.
Antara yang paling popular menjadi buruan adalah ikan haruan dan juga ikan toman. Sebagai sumber makanan kepada manusia, selain ikan haruan yang dijadikan sebagai makanan atau produk kesihatan, kebanyakan spesies lain kurang menjadi pilihan masyarakat untuk dimakan kerana kebanyakan spesies memiliki rasa daging yang tawar. Kecuali ikan bujuk, rasa dagingnya agak manis dan lazat berbanding spesies yang lain. Itu saja yang dapat dikongsikan untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.